الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhawat rahimakumullah, yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi surau, ahli-ahli jatuh khusus surau, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini satu hari bulan Januari 2020. Negara kita sedang maju-maju sangat. Wawasan 2020. Kereta pun, saya pakai kereta terbang tadi, tapi pakai tayar. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Malam ni mungkin sub rusa, pasal negara maju kan. Jadi insyaAllah malam ni kita baca hadis lah. Maju-maju pun ingat agak, dah dekat kiamat dah ni. Jadi kita baca hadis As-Suratus Sa'ah, hadis yang ke-36, menceritakan saat-saat hampir berlaku kiamat. Maju-maju ni nak kiamat lah ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'saral muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tazharil fahishah fi qaumi qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim allazina madaw wa lam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhizu bis sinina wa shiddatil mu'nah wa jawris sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ut qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru wa lam yunqudu ahdallahi wa ahda rasulihi sallallahu alaihi wasallam illa sallallahu alaihim adwa min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Qala hadisun sahih. Artinya, ini sebahagian daripada hadis-hadis yang dikumpul oleh para ulama, termasuk ada hadis yang dikenali sebagai As-Suratus Sa'ah, hadis tanda-tanda yang menandakan kiamat sudah dekat, sudah hampir, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan hadis-hadis ini belum berlaku di zaman Nabi, tapi akan berlaku selepas wafatnya Nabi SAW.
Kita sekarang ni dah ditinggal Nabi masuk hampir lebih kurang 1430 tahun lebih. 1400 tahun. 1400 tahun. Ada ulama kata kalau kira dengan hari lahir dia dah cukup 1500 tahun. Hijrah 1441 tahun. Dan kita ni ada ulama kata sudah berada di pasar pasar huru-hara. Pertama zaman Nabi ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman Khulafaur Rasyidin ditutup pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau nak ada sahabat khulafa yang kelima pun Umar Abdul Aziz, sudah habis. Kemudian zaman raja-raja, Raja Abbasiyah, Muawiyah, sudah selesai. Dan zaman raja-raja sekali lagi, iaitulah Umar jatuhnya kerajaan Istanbul, iaitulah Sultan raja yang merintah di Istanbul. Setelah ni zaman sekarang ni seolah-olahnya kita tak ada raja, tak ada sultan, tak ada pemerintah yang tunduk kepada pemerintah Islam sebagaimana zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni ulama kata kita ni zaman huru-hara dia panggil. Arti hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, yakni pada satu hari. Kemudian beliau bersabda, wahai kaum muhajirin. Kaum muhajirin ni makna golongan yang datang berhijrah daripada Makkahul Mukarramah. Terima kasih Tuan Haji. Air kuning dah sampai. Jadi makna dipanggil golongan muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipanggil golongan Ansar, yakni golongan orang Islam yang berasal daripada Madinah, seperti Ayub Al-Ansari dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian beliau bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya, yakni kalau kamu telah mengerjakannya. Dibalakan ni makna merata. Bukan seorang yang buat tak, bukan 2 orang yang buat, bukan 10 orang, tapi serata-rata orang yang buat. Macam orang pegang handphone ni lah. Bukan seorang 2 pegang handphone. Dibalakan makna ramai. Kalau tak pegang handphone, pening kepala. Yang mengaji pegang handphone, baca Quran pegang handphone, orang baca khutbah pegang handphone. Nanti satu masa nanti Tok Imam baca khutbah pakai handphone juga. Satu masa nanti apa saja handphone. Makan, minum, apa, jalan, bawa kereta semua. Sedang aksiden pun handphone sebelah kiri tangan. Pasal handphone semua. Nanti nak berak apa pakai handphone juga. Segala-gala itu dibalakan dia panggil. Jadi merata. Jadi Nabi kata, apabila kamu dibalakan, dah merata kamu mengerjakannya, maka tiada kebaikan lagi bagi kamu. Mana pada masa itu hidup kamu tidak berkat. Hidup kamu tidak ada keberkatan lagi, tidak ada kebaikan lagi. Dan aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pun minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, semoga kamu, yakni wahai sahabatku, tidak menemui masa itu. Jadi Nabi doa dengan sahabat juga, semoga sahabat-sahabat Nabi ini, golongan muhajirin dan ansar, orang-orang yang dekat Nabi ini, tidak bertemu masa itu. Itu dia. Perkara-perkara itu ialah, ni tengok ada tak berlaku zaman kita ni.
Yang Nabi minta berlindung dengan Allah dan para sahabat. Nabi berdoakan untuk sahabat supaya tidak bertemu dengan masa itu. Masa itu teruk sangat. Satu, tidak terlahir, tidak terzahir, yakni tak nampak perzinahan pada satu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit ta'un yang cepat merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Satu, zina. Zina ada tak sekarang? Sudah merebak dan merata-rata. Malahan orang jual, orang jadikan komersial, orang jadikan barang dagangan. Nak jual kasut, tunjuk pelacur. Nak jual aiskrim, tunjuk pelacur, kan, gambar pelacur, kan. Baru ni kita ditayang satu gambar pelacur dengan orang tua tu, kan. Orang tua pun nak pelacur tu juga. Nak cerita mudah dapat pelacur di akhir zaman ni, termasuk negara kita. Ini benarlah Nabi sebut ni, merata-rata. Rumah urut, rumah tumpangan, hotel-hotel tu tak kira lah. Mesik, masak, lama-lama masak. Masak betis peha RM15. Masak seluruh badan RM30. Masak seluruhnya RM100.5. Itu dia akhir zaman ni. Mana pelacur lah tu. Jadi kerja-kerja jual manusia, buat kerja pelacur ini, perzinahan ini sudah terang-terangan. Maka tak puas dengan pelacur, tak cukup dengan pelacur, maka timbul kerja-kerja LGBT. Jantan dengan jantan, betina dengan betina. Dah tak tentu pasal dah akhir zaman ni. Sampai peringkat pengantin antara dua tu pun dia tak kenal, laki ke perempuan. Isteri aku tu laki ke, isteri aku tu perempuan, kan? Dia tak tahu. Lepas nikah baru dia tahu. Bagi tahu apa pasal dia tahu. Belum tak bagi tahu ni. Yang perempuan tu dia ngaku dia perempuan. Yang laki ni lah. Apabila kahwin, rupanya bukan perempuan. Masya Allah, sedang berlaku di akhir zaman ni. Secara terang-terangan, cerita kaum Lut sudah berlaku di akhir zaman, di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah balakan mereka dengan penyakit virus, penyakit macam-macam kuman seperti taun, HIV, dan sifilis, dan penyakit-penyakit kelamin dan seumpama. Dan penyakit yang besar sekali, lelaki tak nak kahwin perempuan, perempuan tak nak kahwin lelaki. Itu satu balak, satu penyakit yang besar sekali. Itu maka anak kita, kalau ada yang perempuan, ada yang lelaki, dah lepas mengaji, lepas belajar, budak tu tak nak mengaji, tak nak belajar lagi, dah ada keinginan untuk berkahwin, kita selamatkan, kita kahwinkan. Maka Allah SWT sangat suka hambanya berkahwin. Nabi kita sangat suka umatnya berkahwin secara halal. Jangan mahal-mahal sangat. Ini kahwin 7,7,7,7,7,2,7 8,8,8,8,8 sen. Lepas tu 4 tahun cerai, 3 tahun cerai, 2 tahun cerai. Tidak ada barakah. Kenapa Nabi kata yang bawah, yang ringan, yang senang adalah barakah. Ikut kemampuan lah. Yang tu kawan mampu 5,000, yang ni kawan mampu 10,000, yang ni kawan mampu 3,000, yang ni mampu 10,000, tak apalah. Jangan mahal-mahal sangat. Janji anak tu nikah dengan selamat. Ramai tak kahwin, sahabat nak tunggu duit banyak. Dia nak panggil 7-8 taman, nak pasang kemah, nak buat ke hotel, nak sembelih lembu 7 ekor. Mas kahwinnya 88,880 sen. Mana nak kawan tu nak cari? Jadi mudah, ringan tu mendatangkan rahmat dan barakah. Banyak kawan sekarang ni Selangor saja, kalau tak silap saya, ada orang bagi tahu
atas statistik apa ni, janda saja Selangor ni dekat 40,000 orang. Duda pun dekat 50,000 orang. Kalau kahwin satu-satu orang selesai masalah. Ni duda pun tak nak kahwin, janda pun tak nak kahwin. Isteri mati waktu lama pakcik 7 tahun dah. Pasal tak kahwin, tak jumpa lagi, tak cari. Kalau jumpa cari. Sebab janda ramai, ada 40,000 lebih di Selangor saja. Jadi tunggu 7 tahun. Isteri yang mati itu tak hidup lagi dah. Tak apalah dia tu. Dia lah pergi kat syurga insya-Allah. Jadi kita masih okey lagi, masih hebat lagi. Allah bagi kurnia apa? Badan sihat. Rumah ada dah. Pencen ada dah. Apa benda sekarang ni? BRIM ni ganti apa? HBS ada dah. Pencen pun ada. Macam-macam ada. Sementara waktu nak tunggu maghrib dengan isyak, ada sikit Grab, bawa taksi, macam-macam lah. Jual keripat. Jadi boleh kahwin. Tunggu, tak nak ada. Jadi kalau kita kahwin ni, Allah Ta'ala suka. Janda macam tu juga. Tunggu suami meninggal berapa lama dah makcik? 8 tahun. Apa tak kahwin? Tak ada jumpa lagi jodoh. Mana sedang mencari tu, maknanya tak jumpa lagi. Jadi insya-Allah kalau cara mudah, cara senang, maka insya-Allah Rasulullah suka sangat hamba dia yang berkahwin, umat dia yang berkahwin, mendatangkan keberkatan. An-nikahu ya'ti bisunnati. An-nikahu ya'ti bil mal. Nikah itu adalah sunnahku. Nikah itu adalah mendatangkan keberkatan kepada kehidupan. Kehidupan suami isteri, anak-anak, harta benda dan ibadat kepada Allah. Kalau kita seorang, dapat satu ibadat, pahala. Kalau kita ada isteri suami, dapat 27 sampai 700 ganjaran pahala. Ini berkat. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, iblis, syaitan, dia sangat marah umat Nabi Muhammad ni berkahwin, bernikah kahwin. Itu dia. Dan yang kedua, Nabi kata, dan tiada mereka mengurangkan sukatan, tiada mereka mengurangkan sukatan daripada timbangan, kecuali mereka akan dibalakan dengan kemarau dan susah mencari rezeki dan kezaliman daripada kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Ni maknanya akhir zaman ni banyak yang korupsi, penindasan, yang bilang tak cukup, yang menimbang tak cukup, dikumpul-kumpul durian buruk dengan durian yang betul, dijual sebaku RM50. Lepas Nabi beli, kawan balik rumah, pergi tengok, yang betulnya duti je, yang lain tu buruk. Buat tempoyak pun tak boleh. Itu haram tu. Nampak? Ni banyak zaman sekarang ni. Madu lebah, kita tanya sebotol apa? Sebotol 120. Ori ke? Ori. Balik rumah, kita cek kepada orang yang pandai, air gula setengah botol. Madu lebah ada 3 gelas ya. Maka dijual 3 gelas tu RM120. Tipu. Maknanya akhir zaman ni orang mencari kehidupan, rezeki, ma'isyah dengan cara yang haram. Maka Allah Ta'ala bala masyarakat tu timbulnya kerosakan. Di antaranya payah mencari rezeki dan zalim di kalangan pemimpin mereka. Faham? Faham tak? Tu kalau angguk-angguk tu faham dah. Saya tak payah ulas panjang lebar lah. Nanti ulas panjang lebar kena gam gajah. Nampak? Zalim tak kerajaan yang ada? Slow cakap nampak dah. Nampak? Ni tarik gaji, lawan orang, dipotong gaji-gaji tu, dipotong ini. Allah, sikit lagi dipotong kepala pula nanti. Kalau komunis merintah, dipotong kepala. Nampak? Kepala tu imam dulu dipotong. Lepas tu Bilal. Lepas tu makmum habis. Maka kita tak boleh redha kalau ada misal-misal contoh golongan komunis nak hidup balik. Jangan bersetuju.
Jangan bersyubhat. Kata Mufti Perak, orang Islam, orang Melayu haram menyokong dan bersyubhat dengan golongan komunis. Apa makna dia tu? Apa mafhum percakapan Mufti Perak tu? Maknanya, kalau kita bersyubhat dengan komunis, dengan golongan komunis, menyokong mereka, redha mereka, jadi parti mereka, semayang kita, puasa kita, akidah kita, ibadat kita, Allah tak terima. Pasal haram. Nampak? Haram yang membatalkan akidah dan keimanan kepada Allah. Habis saja je. Beringat-ingat. Sekarang ni kita dah teruk dah ni. Cukai pintu, cukai rumah, cukai jalan, JPJ, merokok. Merokok, salah rokok sekarang ni kena denda RM10,000. Paling kurang RM5,000. Itu jangan salah sekarang ni. Macam-macam hal. Dan denda situ, denda sini, bongkar situ, bongkar sini, sodok rumah, tanah dan bagai-bagai. Macam-macam cerita akhir zaman. Ni huru-hara kita. Dan yang ketiga, dan tiada menahan mereka itu, maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung dan menyokong kepada orang yang buat zalim, nanti kamu disambar oleh api neraka. Api neraka ni bila? Lepas kita matilah. Akhirat lah. Sekarang tak nampak lagi. Lepas kita mati, lepas hisab di akhirat, dicampur dalam api neraka. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa aku semayang, aku ke surau, aku ke masjid, pasal ni api neraka jilat aku? Sebab kamu sokong komunis, sebab kamu ikut komunis, sebab kamu ikut kafir laknat, maka kamu disambar oleh api neraka. Baru terkejut. Sebab Allah Ta'ala kata, aku dah bagi tahu kan, jangan bersama dengan orang yang zalim, jangan bersama orang yang jahat, dengan orang yang kafir. Aku dah bagi tahu. Antaranya ayat yang kita bacakan tadi. Jadi kita beringat. Kita orang semayang, orang beriman, orang ke masjid, ke surau, orang yang selalu baca Al-Quran ni, kena beringat pekerjaan dan perbuatan kita, takut syubhat terperangkap dengan golongan-golongan yang menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh bersama dengan mereka. Termasuk bersama ni makna apa? Termasuk bersama. Tuan Haji, jawab Tuan Haji. Saya nak minum air kuning sekejap. Takut ada power sikit. Makna bersama tu makna apa? Macam makan tom yam. Yang kedua? Memangkah itulah. Payah nak sebut lah. Memangkah tu sebesar-besar bersama. Nampak tak? Itu makna bersama. 5 tahun kita menderita kerana salah pangkah. Bil air naik, habis. Bil api naik, habis. Pakai kereta terbang, tapi tak jadi. Kita buat dah. Pasal lesen tak dapat. Ramai orang mati pergi Mekah dengan kereta terbang. Sampai tengah jalan, dekat Laut Cina Selatan, jatuh. Berat pakai kereta terbang. Tak usah lah kita pakai kapal terbang saja tak. Tapi Nek Haji pula kata beberapa tahun yang akan datang subsidi ditarik. Subsidi sekarang ni kita disubsidikan lagi. Masih harga tak sampai 10,000 dah. 8,000, 9,000 lebih aja. Nanti kalau subsidi ditarik, sudah jadi harga seorang pergi haji 23,000. Ambil nak. Itu sebab apa? Sebab salah pangkah. Kapal sawit, getah, barang-barang keperluan, harga semakin naik. Sebab apa? Sebab salah pangkah. Itu belum komunis lagi merintah, baru pra-komunis baru. Yang keempat. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat, zakat harta benda, kecuali ditahan untuk mereka air hujan daripada langit. Zakat ni tuan-tuan,
Kalau orang kaya tak keluar zakat, Allah Ta'ala tak turun hujan. Allah tak turun. Jadi hujan ni sumber rezeki. Jadi saya ada satu tempat, masjid kita ni buat Jumaat tak? Buat ya? Satu kali kalau tak silap saya, minggu berapa tak tahu, dekat-dekat ni lah, saya semayang di Masjid Selangor, di Masjid Amaniah, Batu Kip Gombak. Saya lama tak semayang itu, sebab kita ada tugas, ada tazkirah, ada khutbah, jadi imam semayang Jumaat. Jadi hari itu kebetulan tak apa sihat, semayang itu. Jais bagi tahu, MAIS, Majlis Agama Islam Selangor, dalam khutbah dia, di Selangor saja, sedangkan di Selangor ni di antara negeri-negeri yang banyak keluar zakat. Ya, dengar. Di antara negeri-negeri kaya, terkaya, yang banyak orang Islam mengeluar zakat. Paling banyak seluruh negara ni. Tapi disebut situ, di Selangor ni, yang layak orang Islam, orang kaya-kaya mengeluar zakat 1.5 juta orang. Ya, 1.5 juta orang. Tahulah takut imam baca khutbah tu, tak tahulah saya. Ada mungkin. Setiap masjid saya suruh baca khutbah Selangor. Dia kata, yang hanya keluar zakat 1.5% saja. Tak. Yang keluar zakat hanya 15.2%. 15.2% di kalangan 15 juta korporat. Bayangkan tuan-tuan. Mana 1,000 tu seorang sengah bayar zakat. 15 juta. Yang keluar zakat tak sampai 20%. Hanya 15% saja. Mana banyak dia orang ramai korporat makan, tuan-tuan. Masuk. Tu baru masuk dia panggil. Masuk apa? Kalau tak keluar zakat, masuk neraka. Dahsyat. Berapa ramai? 15 juta yang layak mengeluar zakat di negeri Selangor saja. Yang mengeluar zakat hanya 15%. Bayangkan. Dahsyat, tuan-tuan. Itu maka dunia dibalak oleh Allah SWT dengan kata kemarau. Kemarau pun maksud gempa bumi, tsunami, cara payah cari rezeki, pemimpin yang zalim. Itu termasuk sekali lah dengan kata kemarau tu. Miskin jiwa, miskin agama, huru-hara, akhlak, moral, macam-macam sekali. Anak tidak hormat orang tua, tidak hormat orang yang tua daripadanya, tidak menghormat tuan guru, ulama. Itu termasuklah. Jikalau tiada ada binatang, Nabi kata, yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok akibat zakat. Akibat orang kaya yang mampu keluar zakat, dia tak keluar zakat. Ikutlah zakat simpanan ke, zakat pendapatan ke, zakat harta dia ke, zakat rikas, emas dan perak, zakat ternakan, dia tak keluar zakat. Jadi pasal itu maka Allah Ta'ala kata zakat itu dia membersihkan harta orang yang punya zakat. Dibersihkan. Untuk siapa? Untuk asnaf 8. Fuqara wal masakin, ibnu sabil, al-gharimin, orang yang berhutang, al-amilin fi sabilillah, al-muallab, kan. Itu. Dan kalau kita nak bagi kepada orang kafir pun zakat, bolehlah. Kafir macam mana? Kafir yang sudah menjadi muallab. Kafir tak muallab, tak layak menerima zakat. Kecuali kerajaan Perlis, mufti di Wahabi sikit, dia boleh bagi zakat bagi orang kafir, korban, daging korban apa semua bagi orang kafir. Padahal orang Islam masih memerlukan harta zakat, daging korban, daging akikah. Kau hantar daging tu, kau hantar zakat tu dekat negeri Kedah, semua orang terima tak? Ramai orang terima zakat. Cuma saya dapat berita, negeri
yang rakyat dia, pemimpin dia tak layak menerima zakat di Brunei Darussalam. Tengok tuan-tuan, Brunei Darussalam, rakyat dia seorang tidak layak menerima zakat. Pasal dia duit banyak, harta banyak, kerajaan dia adil. Petrol, gas, minyak, royalti satu keluarga, kalau tak silap dia bagi 10,000 hingga 12,000 seorang. Satu rumah tangga. Ringgit Malaysia. Dolar Brunei. Dolar Brunei. Dia tak main ringgit, dia tak main rupiah. Dia tak main baht Thailand. Dia dolar Brunei. 10,000, 12,000 dolar Brunei, satu keluarga cukup lah. Kita dapat apa? Dapat taik minyak. Negara kita kaya. Petrol, gas, minyak nombor satu. Minyak kapal terbang ni kalau banding dengan dunia, negara kita pengeluaran gas, minyak nombor satu dalam dunia. Minyak kita kualiti. Batang balak, apa benda lagi? Kelapa sawit, getah, banyak kan? Pengeluaran dunia. Singapura, taik minyak pun tak ada. Singapura, taik gamat pun tak ada. Minyak gamat pun tak ada. Nampak? Tapi negara dia kaya, mewah. Ini dia tuan-tuan. Itu maka kita nak lahir, kita nak bentuk masyarakat, dua perkara supaya mendapat keberkatan daripada Allah. Pertama, beriman. Kedua, dan bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya negeri itu, negara itu, rakyat dia beriman, pemimpin dia beriman dan bertakwa, niscaya Allah janji, Allah turun, Allah buka keberkatan di langit, Allah turun dan berkatkan di bumi. Langit berkat, bumi keberkatan. Itu negara-negara, negeri-negeri yang diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Mekah, Madinah. Mana ada kayu, mana ada pokok. Pokok apa pun, kayu apa pun, buah apa pun kita tanam, semua tak hidup. Panas kuat. Tapi oleh kerana orang beribadat kepada Allah, berdoa kepada Allah, Mekah, Madinah ni, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jasad dia ada di Madinah, dan Mekah ni tempat lahir dia, ada Kaabah. Orang pergi sana nak beribadat kepada Allah. Jadi 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta orang ada mati kebuluran? Tak ada. Mati kekenyangan ada. Semua barang ada jual di Mekah. Ubi kayu, ubi kentang, ikan apa, ikan jenis apa, semua ada. Padahal kalau kita, mana orang nak cari ikan, mana orang nak cari ikan bilis, mana orang cari budu, cencaluk pun ada jual, buah-buah apa semua ada jual, beras apa semua ada jual. Tapi itulah datangnya keberkatan sebab orang berdoa dengan Allah, orang semayang, orang ibadat kepada Allah, Allah curah rezeki bermacam-macam. Dan di antara minyak, petrol, gas yang paling banyak di dunia ialah Arab Saudi. Berkat. Negara yang penuh dengan keberkatan. Mungkin Brunei macam tu jugalah. Di istihar negara di Islam. Perintah Allah, hukum Allah, hukum Rasul yang paling tertinggi. Nampak tak? Di istihar tu pun dah dapat berkat. Kita takut sangat. Orang kafir hina Islam, hina Al-Quran, hina hadis Nabi. Kadang orang Islam sendiri yang hina Quran, hina hadis Nabi, sikit pun tak ambil tindakan. Senyap. Diam macam tu. Apalah nak jadi tuan-tuan? Sedih. Sedih kita akhir zaman. Tu tulisan Jawi pula dihina sekarang tak? Tak? Tengok. Sampai atuk tu kata, ini golongan ini sudah termasuk resis. Tu atuk tu beritahu tu. Dia pun naik angin kat tu. Angin push dia panggil. Dia dah pening kat tu. Yang keempat, ini bekas-bekas prajurit berimpun dekat Padang Marbuk kan. Saya tengok ada sini 2-3 orang pergi ni.
Tapi tak tahulah kamera tu betul tak. Wallahu alam. Cuma tak berucap dia nampak. Marah bukan main. Komunis ni tidak layak berada di tempat ini, di bumi ini. Dia telah membunuh orang Melayu, orang Islam, pejuang-pejuang, para ulama begitu ramai. Betul tak? Polis pun dibunuh. Orang kampung pun dibunuh. Kita nak hidupkan balik benda-benda yang seperti ini. Ini mendapat laknat Allah SWT. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tengok macam tu. Orang yang tak keluar zakat dalam negeri-negara itu sampai peringkat Allah kala balak, semua balak kepada manusia. Seandainya tidak ada haiwan dan binatang yang hidup, maka Allah tak turun hujan. Kita kalau Allah tak turun hujan, habis. Sebab hujan ini sumber rezeki. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Diturunkan hujan daripada langit, dia merupakan sumber tumbuh-tumbuhan, tanaman, tumbuh-tumbuhan ni, tanaman ni kalau hujan subur. Getah subur, kelapa sawit subur, buah-buahan, padi apa semua. Cuma harga getah pun tak mahal pula. Harga kapal sawit pun tak ada harga. Susahlah. Allah dah turun tu hujan. Tapi kalau manusia tak keluar zakat, banyak harta, banyak duit, apa semua, tak keluar zakat, ingat, Allah tarik kembali rezeki Allah SWT dengan Allah stop hujan. Negara kita ni kalau keluar zakat semua orang kaya. Tu Selangor tadi, 15 juta tadi. Baru 15% yang keluar zakat. Negeri lain kita tak tahu. Johor, Melaka, Seremban, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu tak? Kalau orang kaya semua ni keluar zakat, institusi pengajian, madrasah tahfiz, pondok pengajian alim apa semua, Darul Hadis, Al-Quran, masjid-masjid, surau-surau, makmur, tuan-tuan. Orang mengaji belajar ni, universiti pun, luar negeri, makmur. Itu zakat dibudayakan, merupakan salah satu daripada ekonomi Islam. Tapi masalah orang tak faham. Yang keempat, disebut dalam hadis Nabi, Al-Quran pun sebut, orang yang tak kuat zakat harta-harta dia tu, oleh kerana dia makan harta asnaf 8 tu, esok Allah jadikan rantai kalung-kalung yang panjang, dibelit dekat tengkok dia, dekat leher dia, dan diikat dekat lutut dia. Disikul dia tu, boom, dicampak dalam api neraka Allah SWT. Dia pun terkejut, apa ni? Rantai-rantai. Rupanya Allah kata, itulah harta kamu yang tak keluar zakat. Yang keempat, dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah SWT akan mengusahakan. Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh-musuh mereka. Maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka, di negeri mereka dan negara mereka. Nampak tuan-tuan? Apa makna itu? Apabila orang Islam tidak melaksanakan hukum hakam Allah, berpandu kepada Al-Quran dan hadis, ijma' dan ulama' dan qiyas, maka satu masa musuh-musuh Islam akan datang dalam negeri negara mereka dan merampas harta benda mereka. Macam Iraq, macam Libya, macam Syria, macam Afghanistan, macam Xinjiang, Aihur sekarang ni, dan macam tengoklah, kita pun hari dua ni dah pening. Indonesia dan Malaysia, orang Cina datang berbuyun-duyun, berbondong-bondong sekarang ni. Ini balak Allah SWT. Kenapa tu? Kita kena cek. Mungkin ada silap salah kita. Antaranya, kita tidak melaksanakan hukum dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Maka oleh kerana itu, sepatutnya kita kembali melaksanakan hukum dan syariat Allah sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Contoh bab liwat je lah contoh. Ni dah pergi kali berapa? Pertama, kedua, ketiga, mungkin nak masuk keempat pula ni. Tuduhan liwat. Sebab apa? Sebab contohnya tidak dilaksanakan hukum mengikut perintah Allah dan Rasul. Kalau pertama tu, tuduhan pertama tu melaksanakan perintah Allah kepada orang yang menuduh, kepada orang yang liwat, saya rasa tak timbul liwat kedua, ketiga. Tak timbul. Orang takut. Umpamanya, kalau betul tuduhan tu ada 4 saksi, maka jatuhkan hukuman. Di ulama kata kias kepada hukum zina. Sebat 100 rocan. Kalau yang dah kahwin, rejam sampai mati. Ada kata liwat ni lebih teruk dia tu. Bawa di atas bukit, campuk atas bukit sampai mati. Itu orang yang kes liwat. Kita naik batu kip contohlah. Campuk orang yang lewat tu, jatuh bawah, biar pecah kepala apa semua, sampai mati. Orang lain saksi tengok, mati. Oh, hidup lagi. Berjalan pula ngok-ngok kan. Ambil, naik atas bukit lagi, campuk pula sampai mati. Itu orang lewat. Yang kedua, kalau orang menuduh tu tak betul, tak ada bukti, tak ada saksi, Allah kata apa? Sebat kepada orang menuduh tu 80 rotan. Tengok, kerana dia menuduh dengan fitnah, tuduhan palsu. Wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syahada fajriduhum salasami'ati jaldah. Orang yang menuduh orang liwat atau zina tidak ada 4 orang saksi, maka hendaklah engkau sebat 80 rotan. Azan. Kita bagi laluan azan.
Sidang jemaah yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tunjuk dah kepada umat Islam. Hadis ini Nabi tujukan kepada umat Islam, bukan orang lain. Antaranya yang keempat ni Nabi kata, dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya. Janji Allah dan Rasul apa dia? Melaksanakan tuntutan kalimah syahadah. Kalimah syahadah apa dia tuntutan dia? Al-Quran 30 juz, 6,666 ayat. Cuba tunjuk satu ayat yang Nabi tak beramal dengannya. Tak ada. Nabi semua buat. Nabi semua amalkan. Apa kita pula? Mana? Zakat, hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir, hukum qazab. Kita tak buat. Tak. Benda tu penting. Sebagaimana contoh saya tunjuk tadi, bab liwat umpamanya, zina. Kita tak laksanakan. Jadi yang kedua, apabila kamu lihat, kamu temu orang tuduh tak ada bukti, Allah Ta'ala kata bawa kes mahkamah, hakim jatuhkan, kau sebab dia 80 rotan. Kalau dah kena sebab, dia nak ulang lagi ke tuduhan, dia takut. Yang tadi lempar atas bukit sampai mati, rejam sampai mati, orang ramai nak buat ke lagi kes ni? Takut. Ni tak. Apabila tak buat, Allah balakkan timbul. Sumpah situ, sumpah sini, mubahalah sini, bumbahalah sini. Malu kita. Negara lain tak ada berlaku macam tu. Sampai berani sumpah depan Kaabah. Ada yang sumpah depan Kaabah kan? Junjung Quran, sumpah. Negara lain ada buat macam tu. Malu kita tuan-tuan. Malu kita. Kita ulama ramai, mufti ramai, tok guru ramai. Mufti paling ramai dalam dunia. Berapa? 12 orang mufti tak? Raja paling ramai dalam dunia. Raja. Dan penduduk 40 juta je, 35 juta je. 30 juta tu dah termasuk dengan Bangla lah sekali tu. Nampak? Kalau tak penduduk asal 30 juta habis orang. Boleh terjadi. Boleh nak katakan tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan nak bersumpah ke masjid, ke surau, apa semua angkat Quran. Jadi main-mainan. Kita takut tuan-tuan. Kata Ibn Abbas, kalau kamu betul pun, kalau boleh, kamu jangan bersumpah. Jangan main sumpah ni. Nanti Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Pasal tuduh. Tuduh yang macam-macam. Bunuh orang, suruh orang bunuh. Teruk-teruk. Sebab apa? Sebab undang-undang Islam tak berjalan. Syariat Allah tak berjalan. Jadi macam tu. Itu pun balak Allah Subhanahu Wa Taala. Berat. Kemudian Allah kata, Allah akan menguasakan ke atas mereka musuh-musuh mereka. Maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Tengok Iraq, minyak dia habis, petrol dia habis, dirampas oleh Amerika. Disuruh orang Iraq berperang sama sendiri. Syiah Sunni, bom sana, perang sana. Amerika korek minyak. Amerika, Rusia jual senjata api. Yang perang orang Islam, yang bermati-matian, berbunuh-bunuhan orang Islam. Harta, emas, perak, timah, hasil negeri, minyak, petrol dipunggah, bawa balik Amerika, bawa balik Rusia. Macam tu. Ni kita sekarang ni nak mula dah ni. Mula ni. Mata-mata sepet dah masuk ni. Masuklah. Dan ada ulama baca hadis. Tuan-tuan tengok barrel dalam YouTube. Dia kata memang ada akhir zaman di ASEAN ni, khusus di perahlian Melaka, Selat Melaka, Indonesia dan Malaysia, ada satu bangsa dia kata dahi lebar, mata sepet, hidung kepek, hidung kembang, muka kembang, kulit putih-putih langsat. Dia akan masuk ke negeri kamu, ke negara kamu, dia akan ceroboh, dan dia akan kuasai kamu. Sampai satu peringkat kamu akan berperang dengan mereka. Ketika itulah saat Imam Mahdi muncul. Imam Mahdi sampai. Hadis tu barrel sekarang tuan-tuan. Hadis sahih.
Kita tak tahulah benda ni. Mungkin tanda-tanda alamat akhir zaman. Dalam rekod negara kita pun, yang putih dengan yang hitam ni masuk dalam, keluar tak ada rekod. Immigration tengok, cek, tak ada rekod. Masuk ada. Dekat 100,000 orang. Masuk dah lebih 5-6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ada yang setahun. Tapi keluar tak ada. Immigration pun pening. Sama ada pening sungguh ataupun buat pening. Sebab masuk. Mereka buat tak tahu. Dan buat macam tak tahu. Ataupun tak tahu. Sebab sudah masuk dalam poket. Tengok, bayangkan tu. Itu maka timbul isu dulu buat IC di Penang. Sampai satu orang harga 600,000 dia sanggup bayar. 300,000 dia sanggup bayar. Apa nak jadi? Lah-lahnya timbul cerita akhir, masjid lama di Penang tutup. Apa cerita? Yang tu saya tak berani nak ulas panjang lebar sebab tak dengar berita sahih. Sama ada dari arahan government ataupun pengurusan masjid tu macam mana kita tak tahu. Jadi saya tak berani ulas. Wallahu alam buat setakat ni. Katanya ada NGO sudah siasat, sudah pergi ke masjid tu, di antaranya orang yang dilantik itu bukan ahlinya. Bukan orang semayang, bukan orang suka ke masjid, bukan orang suka datang mengimarah ke masjid, dia sukanya kunci masjid. Kalau bagi orang tu habislah. Sepatutnya AJK surau, AJK masjid, tuan imam dan orang yang pegawai-pegawai masjid ni orang yang sentiasa datang ke masjid. Orang itulah kita lantik menjadi pegawai-pegawai masjid. Ini orang kaki bola, kaki meja biliar, kaki padang, kaki kelab malam. Kita lantik jadi pengurusi masjid. Hancurlah. Betul tak? Hancur, tuan-tuan. Dengar berita, satu masjid ditutup. Ingat, apabila rumah Allah ni kita tutup tanpa sebab, datang balak Allah Subhanahu Wa Taala. Balak tak balaknya, dalam minggu lepas, dia orang pakai baju komunis, bawa bendera komunis, berlarak di Penang. Tu balak lah tu. Balak lah tu. Yang kelima, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mahu dijadikan sebagai pilihan, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka, termasuk makna peperangan, perpecahan, persengketaan di kalangan mereka. Itu balak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tu tengok tuan-tuan, kita ni kedudukan kita akhir zaman ni sama je seluruh dunia. Tidak ada lagi ke arah keamanan, kebaikan, kesaksamaan, kesentosaan, tak ada dah. Dia perpecahan, peperangan, kemusnahan, dia akan jadi begitu. Musnah. Nak kata baik tu tak ada dah zaman kita sekarang ni. Zaman terus meruncing, turun, pap, berlaku kiamat. Sebab Dajjal nak keluar, Imam Mahdi nak keluar. Dajjal ni keluar dulu, apabila dunia ni wahara, kemudian Imam Mahdi keluar. Berperanglah Dajjal dengan Imam Mahdi, tak berapa tahun, ulama kata hampir tewas Imam Mahdi. Maka ketika itu Nabi Isa turun. Nabi Isa alaihissalam turun di muka bumi, memperkuatkan perjuangan Imam Mahdi, memperkuatkan agama Rasulullah SAW dan membunuh Dajjal. Jadi akhir Kristian, orang Kristian ini dipaksa oleh Nabi Isa AS. Oleh kerana kamu membohongi aku ni kamu kata Tuhan, anak Tuhan, jadi kamu ni bohong. Kalau tak masuk Islam, dipancung. Masa tu Nabi Isa paksa. Padahal Islam ni agama bukan paksa kan. Tapi oleh kerana dia memperbohongkan Nabi Isa tuntut bela. Kalau kamu tak masuk Islam, kamu masuk Islam selamat. Masuk Islam selamat. Dan tak masuk Islam, Nabi Isa kejar dia, pancung dan
tancas, putus apa ni, salib-salib gereja tu dijadikan masjid-masjid. Dan mengikut riwayat Nabi Isa kejar babi-babi ni dan dibunuh babi-babi ni yang ada di muka bumi ni. Nak ceritanya Kristian dengan babi ni lebih kurang je zaman Nabi Isa AS. Itu maka sekarang ni kita kalau tak hati-hati beli barang makanan, kita terjebak dengan makan gelatin babi. Sebab Kristian menyebarkan benda ni. Maka oleh ini kita berhati-hatilah. Jadi kita kena perkuat makanan orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, iaitu BMF. Kena beli barang-barang Islam. Dan janganlah beli makanan orang-orang yang bukan Islam. Kadang-kadang mengandungi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ulasan hadis ataupun kesimpulan yang kita baca tadi. Hadis di atas menerangkan bahawa yang pertama, penyakit taun dan AIDS adalah berpunca daripada banyak berlakunya zina. Yang kedua, kesukaran mencari rezeki dan kezaliman pemimpin-pemimpin adalah berpunca daripada rakyat yang mengurangkan sukatan dan timbangan dan salah pangkah. Termasuk. Yang ketiga, kemarau panjang adalah berpunca daripada tidak mengeluarkan zakat. Orang kaya korporat tak keluar zakat. Yang keempat, kemampuan musuh mengambil sebahagian daripada apa yang dimiliki oleh kaum muslimin, seperti kehilangan tanah Palestin daripada tangan kaum muslimin adalah, dan sekarang ni pula Syria, Iraq, macam-macam tanah sekarang ni, adalah berpunca daripada mereka mengkhianati janji-janji mereka kepada Allah. Kita pun hilang juga. Hilang apa? Batu putih kawasan Singapura. Tinggal mata putih. Yang kelima, perang saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah berpunca daripada mengenepikan hukum-hukum Allah SWT dan tidak mahu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang di dalam kehidupan mereka. Sadaqah Rasulullah SAW, sangat benarlah apa yang disebut, yang diperkatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita pun wallahu alam, sampai sini dulu hadis kita malam ni. Ada apa-apa kemuskilan yang kurang faham, boleh kemukakan soalan kepada saya. InsyaAllah saya jawab. Ada soalan, Ji? Silakan. Ya? Oh, dah tanya dah. Oh, yang saya jawab tu dah tanya dah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah lah, kalau dah faham, insya-Allah kita amalkan dan mudah-mudahan kita dapat sebarkan kepada sahabat yang tidak hadir. Jadi siapa saka yang masih ada lagi nak tolong sumbang asrama kita ni, tahfiz, jadi bolehlah bertemu saya lepas sembahyang ni, insya-Allah. Ada lagi saya bawa wakaf untuk RM50 satu kaki persegi. Dan kalau ada kawan kita yang korporat lah, yang korporat dan teknokrat, jadi yang nak keluar zakat, saya boleh menerima atas asnaf fi sabilillah. Dan anak-anak saya yang mengaji hafiz Al-Quran seramai 5 orang. Jadi alhamdulillah 2 tu dah masuk 29 juz dan seorang lagi masuk 28 juz. Yang 3 orang tu baru juz 8 juz ke bawah. Jadi insya-Allah kita akhir tahun ni biasalah ngaji swasta, yuran 300 sebulan, 400 sebulan. Kita nak gak anak tu ngaji hafiz, ngaji pondok, biar dapat Al-Quran ada kat dada. Kita usaha juga 300 sebulan, 400 sebulan. Kadang-kadang akhir tahun ada sedikit tunggakan, tunggakan RM1,000 seorang, 600 seorang. Jadi insya-Allah baru ni ada tunggakan RM5,000. Jadi kita dah dapat bayar RM3,000. Jadi ada lebih kurang RM2,000 lagi tersangkut. Jadi kalau ada duit zakat, kita dapat langsaikan, insya-Allah. Bolehlah jumpa saya lepas sembahyang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.